Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. So, hari ni eksklusif minggu ni kita ada pemenang Commonwealth angkat berat iaitu Aznil Bidin. Apa khabar Aznil? Alhamdulillah baik semua. Sihat eh? Sihat-sihat Alhamdulillah. Ada training ke? Boleh lepas training ke? Training petang tak ya? Baru training. Petang lagi. Okey. Uh, Untuk first soalan ni mungkin Aznil boleh kenalkan diri lah. Mungkin ada yang tak kenal ke Aznil ni siapa, main sukan apa, Aznil boleh share dengan fans-fans Harimau Melaya. okay. Hai semua. Saya Muhammad Aznil Bibidin dari Sukan Angkat Berat Malaysia. Pernah menang peringkat emas Commonwealth 4 tahun yang lepas. So tahun ni saya ada lagi Commonwealth lah untuk di England bulan 7 nanti. So, macam mana preparation? Preparation sekarang kami fokus untuk Sukan C di Vietnam bulan 5 nanti. Lepas tu bulan 7 di England, Commonwealth, dan bulan 9 Asian Games. So tahun ni kami ada 3 game termasya lah. Okay, untuk Aznil sendiri, apa sasaran untuk ketiga-tiga temasya tu lah, sebab kita tahu tiga-tiga temasya tu memang temasya yang besar lah kan. So apa sasaran Aznil lah untuk tahun ni lah? Untuk SEA Games saya target podium lah. Untuk medal saya tak berani janjikan. Untuk Commonwealth saya akan tahankan peringkat emas saya lah. Seperti 2018 Commonwealth sebelum ni. Lepas tu untuk temasya Asian Games dan untuk qualify untuk ke Olimpik, untuk carikan point untuk Olimpik. So tiga-tiga game ni penting lah untuk saya. Okay, dari segi peluang untuk orang kata pertahankan emas yang menang di Gold Coast kan 2018, okay, peluang tu macam mana, cerah ataupun ada sedikit orang kata cabaran ke, ataupun memang boleh untuk pertahankan emas yang dah menang lah, yang Aznil menang lah? Buat masa sekarang daripada ranking saya masih lagi nombor 1 lah untuk Commonwealth. So untuk game di Singapura ni ada lagi untuk 25 hari bulan ni dia akan ada game qualified di Singapura lagi. So dari situ lah untuk nak tengok result yang terbaru lah untuk yang player-player yang lain kan. Buat masa sekarang ni saya masih stay ranking nombor 1 lah. Okay, macam kita tahu macam sukan angkat berat ni kan macam kurang popular lah di kalangan peminat sukan di tanah air lah. So macam mana yang mendorong Aznil untuk orang kata terjun ke dalam bidang angkat berat ni, sebab kita tahu banyak macam kalau kata atlet lebih kepada bola sepak, badminton, futsal dan sebagainya. Sukan yang popular lah. Sukan yang popular. Macam mana Aznil boleh memilih bidang? First saya masuk sekolah dari sekolah Tengku Anum lah, sekolah sukan Kedah kan. Lepas tu saya punya mula-mula tu parking motor lah. Masa main sekolah tu parking motor dekat gym kat berat kan. Lepas tu duduk tengok lah mereka training. Lepas tu adalah satu coach tu panggil saya untuk try, cuba. Lepas tu lepas saya cuba apa semua tu, saya lekat untuk main kebangsaan lepas habis sekolah. Lepas tu saya maintain lah untuk sukan ni. So ada rezeki dekat Commonwealth, SEA Games. So saya masih tahankan lagi lah sukan saya. Masa di sekolah tu memang dah ada sukan angkat berat ke? Masa yang Aznil cakap tadi ada cikgu panggil, coach panggil tu. Masa tu dekat sekolah Tengku Anum gym angkat berat dalam sekolah. Oh, okey. Maksudnya memang dah daripada sekolah memang dah ada pendedahan lah, bukan kata sendiri training pun memang dah ada latihan yang eksklusif lah untuk sukan angkat berat ni. Dah ada ni lah sukan kat situ. So ada kelab kan, macam sukan bola, sukan ni, sukan angkat berat pun ada. So kami ramai jugalah masa tu. So masa tu Aznil cakap cikgu atau coach tadi panggil secara tak sengaja untuk cuba. So maybe masa first time datang tu ada tak Aznil fikir yang ni boleh jadikan aku macam satu kerjaya pula? First dah lah hati cuma nak try kan. Sebelum ni sebab masa sekolah rendah dulu saya main olahraga. Betul saya ambil takraw kan. Tiba pergi sekolah tu, coach tu cuba panggil kan. Cuba try, saya pun cubalah try. Lepas tu dah start pergi lawan negeri. Lepas tu dah pergi Sukma. Lepas tu dapat Bukit Jalil. So saya pun macam tak sangka lah saya boleh main dalam sukan ni kan. Dia orang kata macam setiap sukan pun kita ada idola kita sendiri kan. Macam Aznil sendiri kan dalam sukan angkat berat, macam ada tak orang kata yang menjadi idola lah, menjadi sumber rujukan utama lah untuk Aznil dalam sukan ni lah? Dalam sukan angkat berat, idola saya dulu yang first dulu yang orang lama lah.
macam Ali Mutlu, Naim Sulaiman. Lepas saya main angkat berat tu baru saya tahu siapa yang kuat apa semua kan. Macam mana mereka boleh berjaya dalam sukan angkat berat kan. So saya cuba ikut rentak mereka lah macam mana mereka training apa semua. So coach lah banyak bagi support sampai saya berjaya sampai ke sukan Kemuai. Lepas tu ni untuk Kemuai lagi tahun ni, so saya masih alhamdulillah masih okey apa semua, keadaan apa semua. So saya kena pertahankan lah untuk Malaysia kan peringkat emas. So insyaAllah kalau boleh lagi saya punya target sampai 3 kali Kemuai lah untuk dapat hat-trick 3 kali Kemuai. Sebab sebelum ni ada sini yang dah 2 kali menang peringkat emas Kemuai lah. So macam Amirul Amizan. So saya cuba yang terbest lah untuk dapatkan 3 kali untuk sukan angkat berat emas Kemuai lah. Okey, macam Aznil cakap sendiri tadi, secara tak sengaja untuk menjadi atlet angkat berat. So mungkin sekarang ni memang full time sebagai atlet ataupun ada maybe kerja-kerja lain ke? Buat masa sekarang ni saya full time lah untuk jadi atlet kan, sebab ada game yang besar yang cuma saya letak target untuk Olimpik lah untuk 2024 kan. Sebab Olimpik sebelum ni saya punya point rendah, lepas tu Malaysia pun kena ban kan sebab isu-isu yang doping. So saya akan buktikan lah untuk Paris ni. So saya nak target saya adalah Olimpik lah sebenarnya. Okey. Macam tadi macam Aznil cakap tentang isu doping lah kan. So, apa sebenarnya yang berlaku dalam orang kata sukan angkat berat kat Malaysia ni, sebab kita tahu angkat berat Malaysia kena ban kan oleh tak silap oleh Persatuan Angkat Berat Dunia lah kan. Apa yang sebenarnya yang berlaku? Dia sering berlaku. Ya, sebab macam berulang-ulang. Sebab setiap tahun ada yang sangkut doping kan, seperti budak negeri, lepas tu tim Malaysia pun sendiri yang ada kan. So sebab isu tu lah kena ban apa semua. So sekarang kami dah satu hamba dah berbarui buat balik semua. So yang mana yang ada dalam MSN akan dijaga dengan rapi lah untuk tak libat dengan isu-isu doping lagi. Sebab kita tahu kalau jadi lagi sekali mungkin Kemuai tak ada dah untuk angkat berat, SEA Games apa semua sukan. So saya harap adik-adik apa semua yang training apa semua minta jagalah pasal pemakanan isu doping ni kan. Itu lah. Maksudnya dia memang orang kata berkait rapat dengan pemakanan suplemen lah untuk isu doping ni kan. Ya. Betul. Sebab kalau kita tengok isu doping ni macam tadi cakap berkait makanan semua. So kalau kita tahu juga setengah memang atlet yang profesional ni dia sediakan maybe ada jadual pemakanan dia, ada semua rutin-rutin dia. Mungkin kita secara tak langsung kadang-kadang tak sedar benda ni, bila kita buat test baru tersangkut. Maybe Aznil boleh sharekan apa-apa yang mengenai doping ni. Yang mengenai doping ni, ya, kalau yang prefer dari ISN, dia orang akan bagi suplemen, so vitamin-vitamin, itu yang diiktirafkan dari dia orang. So benda tu takkan sangkut lah. Cuma yang banyakkan yang tersangkut ni, yang banyak bila keluar kat gym luar kan, dia orang punya suplemen kan lain-lain. So ada kawan-kawan yang main gym, so ada kawan-kawan yang offer kan, macam cuba try pre-workout macam ni ke apa semua kan. So mereka tak ambil detail pasal tu. So setiap kali nak ambil suplemen tu akan kena refer dekat ISN lah selepas ni, untuk ISN mengesahkan yang benda tu tak ada sangkut dalam isu doping lah. Dia maybe mendapat kelulusan ISN dululah sebelum kita nak ambil apa-apa tu. Mungkin dilibatkan. Okay, saya faham sekarang. Okey, macam kami difahamkan Aznil baru orang kata dalam proses recovery kan daripada injury kan. Ya. Adakah macam injury tu dia mengganggu sedikit lah tentang persiapan Aznil untuk bertanding ke kejohanan-kejohanan tu lah. Sebab tahun ni banyak kejohanan yang besar-besar tu. Ada tak dia macam mengganggu sikit ke, merencatkan persiapan ke macam mana? Masa kena injet bau tu dia ada ganggu lah juga lah untuk nak training, sebab nak angkat tangan tak boleh. So kami pun ada dari pihak ISN kan yang boleh buat visio untuk doktor check kan. So setakat lah sekarang ni alhamdulillah lah makin pulih apa semua, saya pun dah boleh angkat balik. Cuma kesembuhan tu belum 100% lagi lah, tapi boleh buat lagi lah angkatan. So dengan adanya rehab apa visio, itu saya teruskan lah untuk cepat recovery ya. Maybe kita tahu semua negara dilanda dengan COVID. Mungkin kadang-kadang momentum tu mungkin sikit sebanyak akan hilang, maybe tak ada competition yang betul. So macam mana Aznil punya persediaan preparation tu sebenarnya, sebab bila kita training dengan competition betul ada situasi yang berbeza sebenarnya. So maybe Aznil boleh kongsikan.
Untuk COVID ni pandemik Dia macam mengganggu sebelum tak? ni kan, sebelum ni macam rasa mengganggu juga lah sebab 2 tahun kan kami tak nak game. So preparation kami hari training dengan PKP, so banyak yang terjejah daripada angkatan, daripada government kan. So sekarang ni MSN pun dah tahun ni pun dah confirm dah untuk 3 game tu. So kami akan training dalam MSN lah. Lepas tu MSN pun buatkan untuk tutup untuk orang luar tak boleh masuk, untuk jaga atlet dalam tu untuk game. So kami kena training dan fokus untuk game akan datang untuk jaga diri yang tak boleh keluar. Cuma ada yang kalau ada betul-betul masalah akan refer dekat MSN dulu lah untuk keluar masuk kan. Sebab kita takut dengan COVID, bila kita positif kita tak akan boleh main game dah kan. Kena tunda kan. So kita akan terlepas lah peluang tu. So MSN buat untuk tutupan untuk fokus atlet dalam tu, bagus lah untuk atlet yang training dalam tu untuk fokus game. Okey, kata macam kita dah sembang tadi, macam sukan angkat berat ni pun memang kurang dikenali lah. Orang kata jangkaan Azli lah dan harapan Azli untuk sukan angkat berat ni supaya lebih dikenali khususnya oleh peminat-peminat sukan di Malaysia lah. Orang kata jangkaan mungkin 5 atau 10 tahun lagi mungkin boleh prospek untuk mendapat tingkat di Olimpik ke dan sebagainya. Menarik minat orang kata golongan-golongan muda ni untuk join sukan angkat berat. Ni kita pernah isu kan, kalau sukan angkat berat ni orang kenal dengan doping kan selalu kan. Banyak isu doping. So saya harap sebab tahun ni kami ada Commonwealth, so adalah target dalam 3-4 orang yang akan dapatkan medali Commonwealth, akan naikkan nama balik sukan angkat berat dan bersihkan balik nama angkat berat lah. So untuk Olimpik pun kami ada 2-3 orang akan qualify untuk ke Asian Games ni untuk dapatkan merit sukan Olimpik. So masing-masing sekarang tim pun dah baru, so kami akan bentukkan balik lah untuk naikkan balik nama sukan angkat berat dan bersihkan balik lah untuk orang kenal balik sukan angkat berat ni. Sebab sebelum ni kan ada isu. Okay, mungkin of course lah semua atlet dan semua bidang sukan memang nak ke Olimpik tu. So Azni kata memang poin dia dikira melalui kejohanan-kejohanan yang dilalui. Maybe kalau layak round ni dapat 8 poin tu. Maybe Azni punya target sendiri lah. Setiap kejohanan tu untuk sekurang-kurangnya ada di Olimpik Paris nanti. Untuk Olimpik Paris mereka akan ambil untuk ranking yang ke-14 dunia lah. 14 orang lah. So bermula dari Asian Games ni lah untuk first qualified Olimpik untuk point. So untuk next year sampai 2024 lah untuk tu. So saya akan fokus SEA Games belum ada qualified, Commonwealth belum. Lepas tu Asian Games baru start qualified Olimpik. So game 3-3 ni game yang penting lah bagi saya tahun ni. Okay. Sebab Azin beritahu sekarang Azin masih ranking nombor 1, cuma bila Asian Games tu dia restart balik lah untuk kumpul point baru layak. Okay. So memang kena betul-betul perform lah untuk kumpul point tu pergi sana. Perform kena jaga kondisi badan juga elok. Berapa lagi Jas? Okay, maybe soalan yang saya tanya berkaitan dengan diet lah, pemakanan. Sebab kita tahu atlet angkat berat ni dia kena tepati certain berat kan untuk dia bertanding kan. Macam mana Azni sendirilah dari segi diet, macam mana jaga diet, ada makanan yang pantang ke, ada yang boleh makan tak boleh makan ke, boleh tak share sedikit lah? Sebab dia kalau nak ikutkan kompetisi tu pun dia ada kategori-kategori dia. Kalau lebih kita tak boleh nak main. So macam mana nak kekalkan jaga pemakanan semua tu? Untuk macam saya main kategori 61, so dalam training coach akan briefing lah, bagi tahu untuk macam saya kategori 61 berat badan tak boleh lebih pada 64. So pemakanan saya untuk maintain 64 tu ada dalam 3 kilo lah untuk diet. So untuk nak game coach akan jaga pemakanan dan pemakanan pun akan buat jadual pemakanan untuk kami. Makan selalunya akan makan telur bagi telur abui. 3 biji. Lepas tu tengah hari makan daging. Lepas tu malam makan telur. So dia protein, suplemen yang penting lah untuk kami jaga badan. So kalau terlebih macam berat sangat tu dia akan ada sauna lah. Untuk kami masuk sauna, turunkan berat. Untuk dia jaga macam terpaksa mengorbankan banyak benda lah kan.
Ya, memang pantang memang banyak lah daripada segi minyak. Tak boleh makan kan. Nak makan benda-benda yang kena makan benda-benda yang kualiti lah untuk jaga kami punya strength, kami punya masa kan. Takut injury kan. Bila diet tu dia risiko untuk injury tu banyak lah. Sebab kita dah loskan weight, so kita nak maintainkan tenaga. Sebab angkat berat ni kan bila diet kan dia nak kena maintainkan tenaga kan. Bukan untuk macam orang setengah orang diet biasa dia tak perlukan tenaga yang banyak kan. Macam kami nak kena perform. So banyak kena jaga pemakanan lah. Coach akan refer lah makanan apa yang penting. Apa lepas training kena makan, sebelum training. So kami kena ikut lah jadual-jadual yang diorang tetapkan. Sebab tak silap saya kalau betul kan kalau saya salah, macam during before competition tu kita minta ditimbang berat semua kan. And then kalau lebih daripada kategori tu dia bagi masa kan untuk nak turunkan berat badan tu dalam ada beberapa jam bagi masa untuk turunkan baru layak nak masuk. Betul ke? Ya. Selalunya sebelum game dia akan timbang. So kalau kita lebih 10 gram pun kita kena turun juga. Dia tak boleh. Kalau 61 ke bawah. 61 tepat boleh. 61.1 tak boleh. So dia akan bagi masalah dalam dia akan bagi masalah dalam sejam. Untuk turunkan weight tu. Kalau dalam masa sejam tak boleh turunkan weight, dia akan automatic lah disqualify. So selalunya apa? Pernah ke terjadi pada Aznil ke maybe apa aktiviti yang kena buat nak turunkan juga ni? Dalam masa sejam tu memang singkat lah untuk turunkan berat badan kan. Ya, banyak atlet pernah jadilah benda ni kan. Sebab terutama pada atlet dunia yang baru nak start diet kan, yang cuba kan. So kalau tak lepas pada duit tu, diorang kena sauna lah. Dia akan sediakan sauna lah. Lepas tu dah pun jogging. Dia akan kena macam mana pun kena turun juga dalam masa sejam tu. Kalau tak boleh turun juga, disqualify lah. Masa tu. So coach banyak main peranan lah untuk coach akan setiap kali nak training, hari-hari akan kena timbang. Coach akan tengok. Coach akan ambil ni lah data setiap hari body weight tu. Untuk pastikan bila game, atlet kena weight in lah. Okay, selalu kalau saya tengok dekat TV lah sebab kalau sukan-sukan yang besar kita akan menonton sebuah sukan so macam nanti ada kategori 61 kadang-kadang kan okay, first angkatan tonton 60, lepas tu 80. So dia memang kita pilih ke ataupun orang tu bagi ke macam ni untuk melayakkan menang tu. Dia untuk game ni dia macam saya punya training, saya punya rekod 130. So saya akan starting kan dalam 125 angkatan pertama. Untuk letak angkatan tu atas kita sendiri. Dia sebab game ni siapa yang paling kuat angkat dia lah yang menang. Tapi body weight kena sama. Body weight pula, ada kira sekali body weight lah. So kita kena pandai baca scoreboard tu lah. Bila lawan dengan atlet kan. Macam saya 125, angkatan kedua saya lawan saya 126. So saya kena angkatan kedua 127. Dia setiap semacam slash 3 angkatan, clear 3 angkatan. So dalam 3 angkatan tu lah nak berlawan pun. Siapa nasib lah kalau yang last tu, kalau dia start 128, kita 129. Kalau dia dapat 128, kita kena dapat 29 lah. Kalau kita tak dapat angkat 129, dia yang menang lah. Kira dalam masa dekat ni, angkatan ada tak perancangan untuk break national record ke ataupun nak perbaiki catatan personal best ke? Adakah macam dalam perancangan lah? Baru ni saya game hari Sabtu, hari Ahad baru ni. Saya game di Polis kan. Saya main kategori 67. Saya pecah rekod kebangsaan lah untuk kategori 67. Baru ni lah. Yang baru-baru aku. Baik tu. Sebab yang saya tahu angkat berat ni bukan kalau nak angkat benda yang berat lain pun dah berat ni beratus ni. So sebagai seorang atlet, of course bila kita training dengan competition tu benda yang berbeza, perasaan, feeling semua. Macam mana Aznil sendiri nak control nervous tu, ketakutan tu supaya tak hilang fokus bila betul-betul competition yang besar? Setiap kali game saya akan letakkan dalam diri lah yang saya akan lawan diri saya sendiri. Dan saya akan buktikan untuk family, buatkan untuk semua family. So, kita kena jadi fighter lah bila atas tu kan, untuk nak lawan kan. Sebab bila kita ada komitmen, kita ada tanggungjawab,
yang berat kan untuk orang harapkan kita. So kita kena ubahlah kita punya mindset tu yang kita ni boleh buat. Lepas tu kita akan berlawan dengan besi ya di atas tu. Bila kita naik stage tu, kalau kita naik stage, kalau kita ambil kapok kan contoh, kalau kita tengok orang kita akan nervous sebab ramai kan. Betul. So kita naik tu, kita tengok besi, kita fokus kita punya teknik. Lepas tu kita angkat je. Lepas tu kalau nak tengok orang apa boleh tengok. Kalau kita masuk terus tengok orang, kita akan jadi nervous lah sebab ramai orang tengok feeling kita. So mungkin dalam sukan angkat berat ni kebanyakan dia tunjuk depan TV je. Maybe belakang tabir ada tak atlet lain, negara lain yang psikologi dari sukan angkat berat ni kita nak tahu lah. Maybe dia AJ kita tak tahu. Mungkin dia training angkat berat, lebih berat dari kita psikologi dalam sukan angkat berat ni sebenarnya. Kalau dekat competition tu adalah kind of masing-masing kan. Kadang tu ada yang tengok kita, lepas tu nak buat psikologi, lepas tu buat kuat lah apalah kan. Kadang-kadang lalu depan kita punya ada buat action apa semua nak psycho kita kan. So kita kena pandai lah benda tu kan. Kalau kita tahu dia punya, sebab macam saya dah keluar game banyak kan. So saya dah kenal dah lawan-lawan saya macam mana, apa kelebihan orang, apa kelemahan orang. So bagi saya okey lah sebab saya dah faham dia orang. So dia orang psycho saya macam mana pun saya tetap dengan diri saya lah untuk lawan, buat yang terbaik untuk Malaysia lah. Itu lah. Macam kalau di peringkat Asia ataupun sukan sini, kita tahu lah Thailand pun memang one of the biggest name kan dalam weightlifting kan. So macam adakah macam terdapat banyak gap lah antara negara-negara lain dengan Thailand sendiri lah, sebab Thailand pun dah pernah menang gold kat Olimpik kan. Macam jurang tu terlampau besar ataupun sebenarnya dia boleh je nak catch up Thailand? Kalau dari segi angkatan tu ada yang setengah kategori tu jauh. Ada yang setengah kategori tu boleh lawan lagi kan. So dia banyak yang menang macam sukan si, kami yang paling kuat Indon, Thailand. So tu saingan yang paling kuat lah. So dalam persatuan pun diorang pun ada bincang macam mana mereka punya pemakanan, punya latihan. Sebab diorang pun negara jiran, sebab diorang pun kuat kan, takkan kita pun tak boleh kan. So diorang kaji lah. So sekarang ni pun kami pun dah dilatihkan oleh Coach Indon. So banyak peningkatan dalam miras angkat berat ni kan. So banyaklah kami dapat belajar benda-benda yang baru, apa yang diorang training, macam mana program. So kami cuma tunggu sekarang ni untuk prepare untuk SEA Games kemudian dengan Asian Games lah, untuk tengok sebab kemasukan Coach Indon baru masuk tahun ni. Maybe last lah, harapan Aznil sendiri, dan maybe buat maybe budak-budak baru yang nak cuburi bidang angkat berat ni. Untuk budak-budak yang baru yang masuk sukan angkat berat ni, saya harap dah masuk sukan tu teruskan lah, buktikan yang kita boleh. Lepas tu selalu dengar cakap coach. Lepas tu disiplin kena jagalah, rehat, tidur, suplemen, semua tu. Lepas tu untuk sukan angkat berat ni lebih mudah lagi lah sebab dia terus training lawan untuk negeri, wakil negeri. Macam sukan lain kan dia ada daerah. Betul. Dia banyak step kan. Macam sukan angkat berat ni dia terus negeri, sukma. So mudah lah jalan tu kan untuk wakil negeri. So banyak-banyak bersabar lah sukan angkat berat ni. Kadang-kadang kita sakit kan training kan. Biasalah tu sakit badan kan training. So bagi semangat untuk adik-adik ni, teruskanlah sukan angkat berat ni sebab senang untuk menang satu-satu game seperti Commonwealth, sebab setiap kali Commonwealth mesti angkat berat akan ada medal untuk sukan Commonwealth. So maybe last soalan lah, dia ada tak spesifik umur ke yang bersesuaian nak jadi atlet angkat berat ni? Maybe kalau dah 25 maybe dah terlambat ke, ataupun boleh lagi ke, ataupun maybe 18 baru betul-betul boleh? Banyak sukan angkat berat ni start dari, ada yang sekolah menengah lah, macam saya start dari Form 1 lepas tu dari Form 1 so sampai dah sekarang 28 lah. Lepas tu saya training, macam sekarang dah ada dari sekolah rendah, dia dah buat pembangunan untuk sekolah-sekolah kan. Kan negeri akan buat untuk panggil budak-budak start dari kecil, sebab di China, di Indon start dari sekolah rendah dia orang training dari kecil sampai besar. So dia
better daripada muda lah, senang nak dibentuk sampai ke besar. Okey, Ya. faham. Terima kasih untuk Aznil sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Kami kat Harimau Melaya sentiasa mendoakan Aznil supaya jaya mengharumkan nama Malaysia, supaya insyaAllah tahun ni akan dapat bawa pulang pingat untuk negara dan layak ke Olimpik nanti 2024. Amin. Terima kasih Aznil sudi luangkan masa. Semoga kita Okay, jumpa lagi. Okay, so, Good luck. Alright. Assalamualaikum. Thank you, bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Okay, thank you.